Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Apa kabar semua? Kita jumpa sekali lagi minggu ini untuk episod baharu bagi siri temu bual khas Sabah Maju Jaya. Oke, untuk Anda yang mungkin pertama kali bersama dengan kami, inilah dia sesi temu bual khas yang kami bawakan saban minggu. Dan untuk makluman, jika episod lalu kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Datuk Rosmadi bin Datuk Sulai, Ketua Pegawai Penyelaras Sekretariat Sabah Maju Jaya. Namun untuk episod pada kali ini, saya bersama dengan seorang yang juga merupakan insan penting di sebalik pelaksanaan Hala Tuju Sabah Maju Jaya bermula daripada 1.0 dari 2021 hingga 2025 dan sehinggalah kini Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 2026 hingga 2030. Ya, ini dia my boss yang berbahagia, Datuk Ramli bin Karya, Ketua Pegawai Operasi Sekretariat Sabah Maju Jaya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Ubi. Ya, Datuk. Terima kasih Ya, untuk masa sama-sama. yang ada pada hari ini. Datuk sudi untuk bersama dengan kami. Pasti. Orang bilang santai-santai kita bawakan Anda satu sesi temu bual bersama dengan yang berbahagia Datuk Ramli bin Karya. Pelbagai pengisian menarik akan kita bawakan. Tentunya fokus tajuk untuk episod kali ini adalah ekonomi dan pelaburan. Apa agaknya yang akan diterjemahkan dengan lebih lanjut mengenai topik ini? Kita sama-sama ikuti. Ini dia giliran Datuk pula untuk kita berkongsi informasi kepada semua yang sedang menyaksikan kami, sama ada di platform digital sosmed ataupun social media Sekretariat Sabah Maju Jaya. Terima kasih untuk anda, dan kalau kita melihat kepada info-info ataupun perkongsian yang telah pun kita bawakan pada episod terdahulu, kita menyentuh secara umum mengenai SMJ 2.0. Dan kali ini pula Datuk bersama dengan Datuk kita akan melihat dengan lebih dekat lagi bagaimana pelan ini mampu membantu untuk memacu pertumbuhan ekonomi negeri, membuka lebih banyak peluang pelaburan dan memperkukuhkan kedudukan Sabah sebagai negeri yang berdaya saing. Baik Datuk, panjang mukadimah saya. Datuk belum lagi say hi. Cepat say hi sikit Datuk. Hai, Ubi. Terima kasih. Okey Datuk, soalan saya untuk pembuka bicara kita bagi episod kali ini, kalau Datuk melihat antara sektor utama pemacu ekonomi Sabah, pastinya banyak yang kita berikan tumpuan di dalam Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 ini. Jadi mungkin Datuk boleh uraikan antaranya. Ya, pertamanya terima kasih, Ubi, karena membawa saya dalam program ini, program Bawah Sekretariat Sabah Maju Jaya. Sudah tentu SMG 2.0 lebih mencabar karena berikutan kajian kita. Untuk mengekalkan kajian dan juga meningkatkan kajian itu ke arah yang lebih tinggi bukan sesuatu yang mudah. Betul. Jadi dalam SMG 2.0 ini, kalau dilihat sebagaimana kita maklum bahwa kita telah membuat sedikit perbezaan atau penambahbaikan untuk mencapai alamatnya, yaitu kalau kita lihat ada 3 tumpuan utama kita. Kalau lihat itu yang pertama ialah ekonomi biru, yang kedua berkaitan dengan inclusivity pembangunan di seluruh kawasan di Sabah untuk membangunkan ekonomi seluruh Sabah. Yang ketiga ialah berkaitan dengan AI, generative AI. Cuma dalam konteks ini saya ingin apa dipanggil ini menekankan bercerita berkaitan dengan ekonomi biru. Orang bertanya kenapa ekonomi biru penting. Apabila kita ingin menambah sesuatu pertumbuhan di dalam negeri ini, kita tidak dapat lari daripada agenda global. Dalam konteks ini, agenda global secara umumnya adalah penurunan ekonomi, pada masa sama kita mengekalkan sustainable, kemampanan alam yang kita pinjam daripada generasi akan datang. Jadi dalam konteks ini, apabila kita melihat bahwa United Nations telah memperkenalkan ataupun mengadaptasi ekonomi biru itu pada tahun 2012 dan dibawa kepada peringkat ASEAN, di mana semasa mesyuarat negara-negara ASEAN di Brunei pada tahun 2021, maka mereka bersetuju untuk mengadaptasi ekonomi sebagai ekonomi yang perlu dilaksanakan di peringkat ASEAN. Oleh itu, apabila kita melihat kepada ekonomi biru, maka ekonomi biru itu sebenarnya berkait dengan 3 S tersebut. Kalau dilihat SMD, ada satu dengan S, yaitu sumber utama pertumbuhan ekonomi biru atau sumber utama pertumbuhan ekonomi. Baik. Yang pertama pertanian, kedua
perindustrian, yang ketiga pelancongan. Jadi ekonomi biru itu merangkumi ketiga tersebut. Kalau kita lihat sektor pertanian, ada perikanan yang berkaitan ekonomi kelautan, yang mana menjadi kekuatan di Sabah secara keseluruhan. Dalam periode juga kita mau supaya ekonomi biru ini sebagai satu sumber, sebagai satu bahan untuk dijadikan industri hiliran. Yang mana industri hiliran ini yang berteknologi tinggi, yang boleh menciptakan peluang pekerjaan, yang bergaji berteknologi tinggi. Contohnya, kalau kita ambil piston atau bahan daripada siwit, dia boleh dijadikan sebagai bahan untuk industri hiliran, untuk kosmetik, bahan perubatan, pharmaceutical, dan lain-lain. Yang ketiga ialah pelancongan. Pelancongan juga di Sabah ini siapa yang tahu Sabah begitu hebat berkaitan dengan pelancongan. Jadi ini yang kita perlu semula perkuatkan, karena apapun yang kita sasarkan itu adalah dipengaruhi oleh tiga S tadi ini. Dan terbesarnya dalam tiga S ini ialah ekonomi biru. Itu yang kenapa kita menekankan ekonomi biru ini sangat penting dalam SMJ 2.0. Kita ingin meningkatkan KDNK kita menjelang 2030 ialah melebihi 100 bilion. Jadi maknanya kita telah di daratan dan sedikit berkaitan dengan ekonomi kelautan. Namun kita tidak pernah melepasi 89 bilion. Jadi dengan adanya penyusunan semula ekonomi biru ini yang merangkumi ketiga-tiga sektor utama pertumbuhan ekonomi ini, sudah tentu kita akan dapat melepasi sasaran kita pada menjelang tahun 2030, yaitu penghujung akhir SMB 2.1, yaitu melepasi 100 bilion. Itu dia penjelasan yang cukup terperinci daripada yang berbagi Datuk Ramli Karya, dan suka juga untuk saya bawa para penonton dan rakan-rakan pelayar pada episod yang lalu bila kita memberitahu pengenalan sedikit ya Datuk mengenai SMJ 1.0, kita kaitkan juga dengan kesinambungan pelaksanaan SMJ 2.0 dan termasuk juga hala tuju yang telah dikongsikan oleh yang berbahagia Datuk Rosmali sebelum ini. Dan apabila kita mendengar betapa pentingnya ekonomi biru ini, kita terokai yang mana sedikit sebanyak akan membawa kebaikan, manfaat yang begitu besar dalam bentuk ekonomi dan pelaburan kepada negeri Sabah. Itulah dia juga untuk teman-teman hadirin sekalian, topik kita ekonomi dan pelaburan kita bawakan kepada anda untuk dirungkaikan dengan lebih lanjut oleh Datuk Ramli Karya. Baik, Datuk, kalau kita lihat juga ekonomi biru ini sememangnya antara salah satu daripada intipati penting dan pelaksanaan hala tuju SMJ 2.0. Kalau boleh lagi Datuk huraikan dengan lebih lanjut bagaimana agaknya hala tuju ini dapat meningkatkan lagi daya saing Sabah sama ada daripada sudut ekonomi, pelaburan maupun pembangunan negeri secara keseluruhan. Pada masa ini betul daya saing adalah peranan yang penting yang perlu kita tangani dan perlu kita tingkatkan dari semasa besar untuk membolehkan pemain-pemain ataupun pelabur dari luar tidak boleh datang ke Sabah. Jadi dalam konteks itu untuk meningkatkan daya saing kita, dalam kita melihat bagaimana potensi di Sabah ini, maka kita telah membuat analisis yang dipanggil SWOT analisis. Kita melihat kekuatan kita di mana. Oke, dalam konteks ini, apabila kita melihat kekuatan kita ialah apa yang ada di tempat kita ini tidak ada di tempat lain. Betul. Itu pertama. Kedua, pada masa ini melalui hala tuju Sabah Maju Jaya, semua kementerian, jabatan, agensi di kerajaan negeri ini dalam konteks ini ialah contohnya Sekretariat Sabah Maju Jaya bersama dengan Kementerian Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan bersama dengan Invest Sabah membentuk satu pasukan bagaimana kita memarket atau memasarkan Sabah ini di luar negara. Ini adalah satu kekuatan kita yang boleh meningkatkan daya saing kita. Kalau dalam ekonomi biru itu ada satu industri, aktiviti dan industri yang dipanggil dalam tenaga boleh dipanggil yaitu OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. Dia memerlukan perbezaan suhu di atas dengan di bawah 20 derajat Celcius yang boleh menghasilkan uap dan menggerakkan turbine, sulit menggerakkan generator untuk menjana listrik. Dan mengikut kajian daripada Saga University dan juga daripada Universiti Teknologi Malaysia bahwa hanya 3 yang terdapat di Malaysia, 3 tempat, yaitu di Sabah, yaitu di kawasan Sepuro dan Tawau yang berpotensi untuk menjana 5,000 megawatt. Kemudian di pantai barat
yang berpotensi menjadi 15.000 megawatt. Manakala di negeri jiran kita berpotensi menjadi 6 ribuan. Namun jaraknya daripada pantai itu, daripada coastal lain itu agak jauh. Tetapi di Tawau dan Sempurna dia cuma maksimum lah 20 kilometer dan ada yang 10 kilometer. Jadi maknanya kos dan juga pelaburan itu tidak begitu tinggi berbanding dengan yang terlalu jauh daripada pesisiran pantai. Nah, itu sebagian daripada kita punya daya saing. Yang kedua dari segi kesuburan di laut kita. Dimana kalau kita lihat seaweed, mengikut kajian daripada di peringkat ASEAN ini, seaweed terbaik ialah yang dihasilkan di Sabah, khususnya di Pantai Timur. Dan ini boleh dijadikan bahan-bahan yang mempunyai nilai tambah untuk meningkatkan nilai seaweed tersebut kepada produk lain. Itu antara contohnya. Dan selain itu juga kalau kita lihat dari segi lokasi kita, kita dikelilingi oleh 3 laut. Laut Selatan, Laut Sulu dan juga Celebes. betul lebih. Ah, Kemudian penting kita tahu nih ya. pada sama kita berjiran bersempadan dengan 7 negara. Betul. Di atas kita China, Korea Selatan, Vietnam, kemudian kita Filipina, Indonesia, dan Brunei. Dan juga Selat Lombok Makassar adalah boleh juga sebagai laluan utama perkapalan. Kalau kita Google dalam berapa volume kapal yang melimpas di laut ini, maka kita nampak berapa kapal yang melimpas. Ini sebagian dari daya saing Sabah. Antara daya saing Sabah yang boleh menarik pelabur dari segi pertama rendah ataupun kos menjaga perdagangan itu rendah, berikutan logistik. Dan antara yang terpenting juga pada saya yang perlu saya nyatakan di sini ialah dalam halat Sabah Maju Jaya atau SMG 1.0 melalui pembudidaya ketiga, yaitu keberkesanan dan kecekapan penyampaian perkhidmatan, kita telah mewujudkan satu mekanisme untuk mempercepatkan proses yang dipanggil GRP, Good Regulatory Practices. Di bawah ini kita telah melaksanakan berbagai-bagai untuk mengurangkan kos perniagaan, mempercepatkan pengumuman lesen dan sebagainya. Dan kita juga melalui ini kita telah memperkenalkan satu konsep Sabah Mesra Pelabur Ease of Doing Business. Inilah antara daya saing kita yang memungkinkan kita dapat bersaing dengan berbagai negara di luar sana. Kita boleh melihat ya bagaimana hala tuju, visi, misi dan juga sasaran yang disuarakan oleh Datuk sebentar tadi begitu jelas memberikan makna kepada semua yang mendengar termasuk saya sebab ini bukan satu usaha yang orang kata sia-sia ataupun buat saja sambil lewat, tetapi kita ada maksud yang tersendiri untuk mencapai sesuatu yang lebih baik bagi manfaat negeri Sabah. Baik, Datuk, saya pasti ada cabaran khususnya dalam melaksanakan hasrat Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 dan juga daripada konteks tadbir urus seperti yang Datuk kongsikan, ini bukan biasa-biasa orang bilang ya. Daripada bentuk ataupun cabaran tadbir urus juga semestinya perlu dilalui fasa-fasanya. Tetapi itu nanti semua kita akan kongsikan di episod yang akan datang. Jadi sekarang ini Datuk, kita buat santai. Saya jemput Datuk minum dulu. Dan kalau boleh anda lihat di atas meja ini, sebenarnya kami ada bawakan juga. Kalau boleh Datuk bawakan ke atas sedikit bagi tengok dengan kawan-kawan kita. Ini dia, buku Pelan Hala Tuju SMJ 2.0. Jadi macam mana perasaannya Datuk setelah bekerja dengan keras untuk memastikan satu lagi saat yang bermakna untuk negeri Sabah kita bukukan menerusi buku Hala Tuju Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan SMJ 2.0. Ini dia tuan-tuan dan puan, kalau boleh kita imbas semula ya Datuk, macam 31 Januari lepas ya. Itulah tarikh yang mana kita telah melancarkan, yang mana yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah telah pun menyempurnakan majlis pelancaran buku Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 dan semuanya apa yang telah pun dikongsikan oleh berbagai datuk termaktub ataupun terdapat di dalam buku ini. Jadi kepada anda yang mungkin ingin mendapatkan pelbagai maklumat dan juga perkongsian bertepatan dengan apa yang telah dikongsikan oleh Datuk Ramli sebab tadi, boleh saja nanti kami dari masa ke semasa di SSMJ ini akan kongsikan anda info-info yang terdapat di dalam buku ini. Baik, Datuk.
Oh itu minum boleh je Okey, Datuk. Kalau saya pun ambil kita pun kesempatan santai je. minum lah. Boleh boleh. Santai-santai kita minum. Santai-santai. Tadi kita bawa Anda untuk perkongsian yang agak serius. Jadi ini adalah satu sisi temu bual yang begitu santai. Dia tidak terlalu pack dengan info-info penting sahaja. Bahkan info santai, soalan-soalan yang cukup sesuai untuk kita bawakan juga kepada Anda. Baik Datuk, kalau kita tengok, Datuk, saya kan bekerja dengan Datuk, jadi kita sudah maklum, Datuk juga tidak kurang hebatnya seperti yang berbagi Datuk Haji Datuk Rosmadi ya. Seorang yang workaholic, I can say. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya pasti kalau ada kesempatan, mungkin bercuti kah contohnya dengan keluarga, mestilah ambil peluang untuk ke lokasi-lokasi yang diminati. Soalan yang pertama Datuk, ini soalan santai yang pertama. Kalau Datuk dapat cuti 1 minggu, Datuk suka pergi mana? Sebenarnya ada beberapa tempat yang saya suka pergi. Tapi bagaimanapun tempat-tempat tersebut sebenarnya masih juga berkaitan dengan Sabah Maju Jaya. Oh itu. Apa yang ada Sabah di hatiku banget. ada dalamnya. Ya. Yang pertama ialah kalau kita lihat dari segi sustainability, mengamalkan gaya hidup yang sustainable, yang menjaga alam sekitar, yang begitu prihatin terhadap pelbagai agenda di peringkat global, yaitu negara Europe. Oh. Sebagai contohnya kalau kita lihat di Norway, beberapa negeri di Europe itu yang kehidupan mereka betul-betul mengamalkan apa yang dinyatakan atau digariskan dalam kehidupan yang sustainable. Dari segi size rumah. Pertama kedua, rumah mereka tidak begitu besar, tetapi mencukupi untuk mereka hidup tenang dan penggunaan elektrik itu begitu rendah karena mereka begitu prihatin tentang betapa banyaknya tenaga dikeluarkan untuk menjadi listrik. Jadi itu negara yang saya rasa yang saya ingin pergi lagi. Norway ya itu. Norway dan beberapa negeri di kawasan tersebut. Kedua, dari segi pengangkutan yang mudah. Itu yang pertama kalau jauh. Yang dekat sekali ini kalau dekat di sini. Mungkin lah selain daripada ini di luar negara, kita bagilah lacen lah. Tolonglah sama Datuk buat 2 pilihan. Satu Norway kalau di luar negara. Dalam negeri Datuk atau dalam Malaysia? Kalau di dalam negeri ini saya kecilkan skop kita ke Sabah. Kalau Sabah menjadi desa yang begitu hebat sekali di segi pelancungan dan sustainable. Saya suka di kawasan-kawasan yang bila kita melihat itu kita akan rasa tenang. Maknanya horizon, terus memandang jadi laut. Pulau lah. Pulau. Pulau, laut. Bila kita melihat itu begitu, tidak ada yang menghalang kita di tempat itu. Dia cuma laut. Dan sudah tentu juga yang ketiga ialah apabila ada cuti itu, saya punya kebun kecil. Saya suka berkebun, tetapi bukanlah berkebun itu yang secara komersial menggunakan tenaga. Jadi berkebun itu pertama berikutan dengan berkaitan dengan kerja juga, yaitu berkaitan dengan makanan. Keduanya sustainability, kita menjaga alam. Kita menanam pokok dan sebagainya, mendapat udara yang bersih dan tenang. Ketenangan. Datuk seolah-olah menyahut seruan yang berhormat Datuk Jamu Jaafar menerusi usaha kebun dapurnya. Betul. Terbaik Datuk. Betul. Sambil kita buat sesuatu, ada sesuatu lagi yang kita buat dalam masa yang sama. Betul. Contohnya macam Datuk tadi dipilihnya Norway. Sebab situ bukan saja dapat bercuti, bahkan yang paling syok sekali saya rasa Datuk bagi tahu tadi banyak belajar bagaimana mereka begitu efisien dalam memastikan transportasi untuk penduduk di situ dijaga dan sebagainya. Datuk, soalan santai yang seterusnya. Bagi satu ayat yang ringkas dari pandangan Datuk mengenai Sabah. Sabah ni macam mana kalau Datuk tengok negeri kita ni? Pada saya Sabah ini adalah segala-galanya. Selaras dengan lagu Sabah Tanah Airku. Tiada duanya, hanya satu, Sabah Tanah Airku. Apabila kita tanamkan kecintaan kepada negeri Sabah itu, kita akan bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tanpa mengenal pernah lelah. Kerja untuk negeri Sabah karena kita cintakan negeri Sabah. Betul. Apabila kita cintakan negeri Sabah kita sudah tentu kita akan cintakan kepada apa yang ada dalam negeri Sabah itu. Kunci di sini untuk soalan santai yang kedua adalah Sabah Tanah Airku. Betul. Apa yang Datuk curahkan menerusi usaha yang kita bawa sekarang ini dari Sabah. Betul. Kita nampak untuk sesuatu kepada yang kita cintai ada di dalam ini. Semua yang terkandung di dalam buku pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Iya, betul. Jadi maknanya kita yang merangka bersama-sama dengan seluruh permata Sabah, bersama dengan stakeholder yang terdiri daripada NGO, pelajar, pemain industri,
chambers, dan pelbagai-bagai stakeholders masa kita buat engagement itu, maka ini semua. Jadi maknanya kehendak mereka itu ada di sini. Dan mereka ini semua mengharapkan kita, bergantung pada kita supaya ini terlaksana. Contohnya, setiap tahun beribu-ribu pelajar graduate. Ke mana mereka ini menuju. Jadi dalam ini telah menggerakkan bahwa ini perlu dibuat, menarik pelaburan, industri baru, inovasi untuk meningkatkan peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Semua bersemangat. Jadi kita sama-sama bersemangat. Sebagai contoh, apabila baik kepada Ubi punya ada satu perbualan tadi berkaitan dengan 31 Januari. Betul. Sepatutnya 31 Mac dilancarkan. Itu Tapi adalah satu diawalkan berita yang mungkin kita tidak keluarkan sebelum ini, tapi kali ini betul. Jadi Yes. saya akui. Seperti dilancarkan awal bahwa buku ini dilancarkan pada ujung bulan Mac. Tetapi diminta untuk dilancarkan pada penghujung Januari. Jadi 2 bulan lebih awal. Jadi apabila kita menerima cabaran ini ataupun untuk menyiapkannya, bukan saya seorang yang bersetuju. Betul. Semua ahli bersukan saya di Sekretariat Sabah Maju ini bersetuju. Dan apabila kita merangka buku ini, semuanya bersemangat. Ada beberapa malam tersebut, pegawai kita masuk Puan Rusni dan beberapa pegawai lain tidur di pejabat. Nggak balik rumah. Untuk menyiapkan buku ini, pastikan dia siap dan mempunyai kualiti mengikut piawaian yang saya mahu, yang kita mahu, berdasarkan pada piawaian antarabangsa. Itu dia. Dan saya pasti juga menerusi perbincangan, perkongsian dan intipati menarik yang telah pun Datuk huraikan dengan lebih lanjut sebentar tadi juga. Sebenarnya dalam tempoh SMJ 1.0 itu adalah tempoh di mana segala percubaan, orang bilang macam apa, typo and error lah dengan Betul. kata lain, Betul. berlaku pada ketika itu. Dan apabila masuk ke transisi fasa SMJ 2.0, masa inilah kita akan melihat bagaimana pergerakan seterusnya setiap percubaan yang dibawa pada SMJ 1.0. Baik, yang berbahagia Datuk Ramli bin Karya, Ketua Pegawai Operasi Sekretariat Sabah Majaya, telah bersama dengan kita selama beberapa ketika ini, dan memangnya satu perkongsian yang begitu menarik sekali. Saya kira akan datang mungkin Datuk pun kena standby jugalah. Mungkin ada lagi peluang untuk kita bersama dengan Datuk dan berkongsi cerita yang lebih mendalam lagi mengenai Plan Pembangunan Hala 7 Sabah Majaya Pasti, sudah pasti. 2.0. Sebab seperti yang kita sebut sebelah tadi Datuk, kalau Datuk ingat ada kan, saya mau tanya lagi tentang tabir urus dan juga cabaran yang dilalui. Tapi itu kita simpan dahulu soalan-soalannya. Kita akan kembali semula bersama dengan anda di episod yang akan datang semestinya bersama siri temu bual khas Sabah Maju Jaya. Terima kasih semua. Jumpa lagi.